Kita boleh mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih hidup bersama dengan kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini atas limpah rahman izin perkenan Allah, kita dipilih untuk berada di dalam majlis ilmu ini untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kita memenuhkan kualiti hidup kita sebagai seorang hamba, kerana setiap masa yang ada pada hamba Allah itu adalah aset bagi dia. Jadi bagaimana kita memenuhkan masa kita, maka beruntunglah bagi orang-orang yang bijaksana di dalam membuat pilihan untuk memenuhkan aset-aset yang Allah Ta'ala beri pada kita. Aset kita apa dia? Umur dan masa kita. Benda ni sangat penting. So benda ni lah yang akan kita bawa bertemu dengan Allah, dan perkara inilah akan dihitung oleh Allah. Jadi bertuahlah bagi sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mereka ini memenuhi usianya, masanya di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan bagi kita untuk sentiasa berada di dalam majlis ilmu sehinggalah ke penghujung usia kita. Dan itulah alamat, tanda-tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ke atas orang-orang yang mahu berfikir, ya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam taman-taman yang disebut sebagai taman syurga ini, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara untuk meningkatkan iman, takwa dan amal kita, untuk meningkatkan kualiti ubudiyah kita sebagai hamba Allah, maka itu tanda seseorang itu ingin Allah Ta'ala kurniakan kepadanya satu maqam, satu kedudukan, satu ganjaran yang terpuji yang disediakan oleh Allah baginya. Kerana kehidupan kita atas dunia ini tanda kehidupan kita di akhirat kelak. Sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita, kerana kekal ataupun istiqamah adalah satu perkara yang amat sukar. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Kalau tuan-tuan boleh berjalan atas air, boleh baca hati orang, boleh pergi satu, tapi itu tak dikira hebat nak banding dengan istiqamah dalam kita berubudiyah, beramal, ataupun dalam kita mengejar akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita pohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat istiqamah kepada kita sehingga akhir usia kita. Baik, kita sambung pengajian kita dalam muka surat 413 daripada kitab Minhajul Abidin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita baca apa kata musannif, apa kata pengarang kitab ini dalam bab ini. Bahagian pertama muka surat 413 ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nilai amal seseorang ditentukan oleh keredaan Allah, sehingga jika amal seseorang tidak diradai dan ditolak oleh Allah Ta'ala, ini bererti amalnya tidak bernilai, yakni tidak berharga. Sedangkan amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala nilainya tidak terkira, bahkan seisi dunia pun tidak cukup untuk menghitungnya. Ini kata-kata yang mana sangat tinggi nilai dia, dan kalau boleh kita pegang kata-kata ini ya. Sebab apa? Musannif beritahu kita nilai amal seseorang ditentukan oleh keredaan Allah, bukan kerana keredaan kita, bukan kerana keredaan makhluk. Allah redha, Allah suka, Allah hendak, Allah terima, baru amal itu bernilai, baru amal itu menjadi perkara yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Barulah amal itu disebut sesuatu yang sangat berharga ya. Sekiranya amal itu diredai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau kita ada masa tuan-tuan, saya akan bincangkan bab ini. Bab ini dia ada sebut dalam kitab Hikam ya. Satu amalan seseorang itu, satu amal zahir kita ni diiringi dengan 10 amal batin untuk diterima oleh Allah. Kita buat satu amal zahir, contoh semayang, diiringi dengan 10 amal batin, baru amal itu lengkap, sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita seseorang melakukan amal zahir, contoh apa? Contoh kita solat. Dalam solat itu zahir, tapi amal batin dia ada 10 ya. Saya sebutlah beberapa di antaranya, nanti kita akan kupas secara terpinci ya. Yang pertama, iman. Mestilah orang yang melakukannya itu dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maksud iman ni ialah macam kita belajarlah tentang keimanan kepada Allah tu macam mana. Yang kedua, ni secara ringkas ya. Yang kedua, ikhlas. Mesti orang melakukan tu ikhlas. Kan iman, ikhlas tu kan amal batin. Kemudian apa lagi? Mestilah dia melakukannya dengan penuh, orang khabar, apa ni, redha, apa ni, iman, ikhlas. Satu lagi, dia dapat merasakan kemanisan dalam dia melakukan ibadah tersebut ya. Dia rasa seronok masa dia melakukan ibadah tersebut ya. Kemudian ada khauf, dia mesti merasa takut masa dia melakukan ibadah, takut amal itu ditolak. Dia mesti ada roja, dia mesti ada pengharapan masa dia mengamalkan tersebut ya. Ada 5 lagi yang lain yang akan saya sentuhkan nanti ya. Artinya ada 10 amal batin yang mengiringi satu amal zahir yang kita buat. Sebab itulah tuan-tuan, untuk dapat redha Allah ni bukan satu perkara yang mudah. Secara mudahnya saya simplifykan dengan ayat ini. Amal kita dia ada 2. Satu syariat zahir, satu syariat batin. Satu zahir, satu batin. Mesti
disatukan, barulah amal tersebut sempurna. Barulah amal tersebut dia jadi sempurna, diterima oleh Allah, dapat redha Allah. Kalau zahir saja, batinnya tak ada, maka tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah. Kalau batin saja, zahirnya tak ada, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita panggil syariat dan hakikat. Setiap amal kita ni mesti ada syariatnya, mesti ada hakikatnya. Ataupun saya sebut tadi, ada syariat zahirnya, ada syariat batinnya. Contohnya macam mana? Contohnya macam mana? Contohnya macam kita semayang tadilah. Semayang tadi, kalau secara segi zahirnya, kita rasa kitalah semayang, kita rasa kitalah dengan kekuatan kita mampu datang ke masjid, mampu baca ni, kita rasa kita. Ini ramai orang tak sedar, ya. Bila dia rasa diri dia, Allah Ta'ala tak pandang, ya Allah Ta'ala tak pandang. Satu lagi, itu segi zahir dia, ya. Dia buat perkara tersebut, dan zahir ini adalah perkara-perkara yang berkait dengan fiqh lah biasanya, ya. Tapi tanpa satu lagi yang disebutkan hakikat tu macam mana? Hakikat ni ialah dia merasa semuanya itu datang daripada Allah. Dia dapat kurnia Allah, Allah yang menggerak, Allah yang mengatur, Allah yang menentu, Allah yang mentadbir, Allah yang mengurus, ya. Kan itu dia berbeza. Zahir tadi dia rasa dialah. Betul, dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-Fatihah, ayat Allah Ta'ala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah. Ulama-ulama tasawuf mentafsirkan hanya engkau kami sembah itu ayat yang menunjukkan kepada syariat. Wa iyyaka nasta'in, ayat yang menunjukkan kepada hakikat. Hanya engkau kami sembah. Perbuatan menyembah, perbuatan kita beribadah kepada Allah, apa dia? Baca Quran, sembahyang, berzikir, bersedekah, apa saja yang kita buat dari segi amal kita itu zahirnya. Tapi kalau kita rasa kitalah, kekuatan kitalah, akulah, itulah, inilah, tanpa kita ada kait dengan Allah, Allah Ta'ala tak pandang walaupun banyak mana kita buat amal tersebut. Sehingga kita kena kaitkan dengan syariat batin. Sehingga dalam hakikat kita ada benda tersebut. Apa hakikat tadi? Kita rasa kita sedang menerima kurnia Allah. Kita rasa kan itulah ilmu Allah. Kita rasa Allah memandang kita. Kita rasa Allah yang menggerakkan kita. Kita rasa segala-galanya Allah. Tapi kalau orang tu syariat saja, tak ada hakikat, ditolak. Kalau dia hakikat saja, tak ada syariat pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mencantumkan di antara syariat dan hakikat baru sebenar. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Malik berkenaan dengan perkara ini? Faman tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Saya ulang boleh? Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini kata-kata yang masyhur, ya, daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, guru kepada Imam Asy-Syafi'i, salah satu pengasas mazhab yang besar, ya. Jadi 4 mazhab yang kita tahu: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Jadi Imam Malik ni adalah imam ataupun guru kepada Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita. Apa kata Imam Malik tadi? Wa man tafaqqaha, barang siapa yang berfiqh saja, artinya yang berpegang kepada syariat zahir semata-mata, walam yatasawwafa, dan tidak bertasawuf, tidak berpegang dengan syariat batin, faqad tazandaqa, maka orang ini zindik. Faqad tafassaqa, maka orang ini fasik. Apa maksud fasik? Orang yang kekal dalam dosa besar, orang yang berdosa, ya, dosa besar. Fasik ni, orang fasik ni orang judi, minum arak, zina, tinggal sembahyang, tu nama orang fasik, dan dia kekal dalam melakukan dosa besar. Jadi Imam Malik kata orang ni orang yang berdosa besar. Pasal apa? Dia nampak diri dia tak nampak Allah.
Dia rasa dia tak nampak Allah. Betul dah syariat betul, bacaannya betul, apa segi zahirnya, fiqhnya betul. Tapi oleh kerana tak ada dalam masa dia melakukan ibadah itu dikaitkan dengan syariat batin ataupun ilmu tasawuf, dia tak belajar, maka orang ni jatuh pada golongan orang fasik. Lagi teruk, waman yatasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang hanya pegang kepada syariat batin semata-mata, bertasawuf dia, tak berpegang dengan zahir ataupun mazhab zahir ataupun berfiqh, maka orang ini adalah orang zindik. Zindik ni maksudnya keluar daripada Islam. Ya, lagi dahsyat. Itu yang kita tengok macam sembahyang, niat, bulan puasa, tak puasa, dia kata berzikir je, zikir pun, sembahyang pun pakai niat, ni semua pakai niat mereka. Ni bahaya. Syariat Nabi tak diamalkan. Orang sembahyang macam dia tak sembahyang, orang puasa dia tak puasa, bayar zakat tak bayar zakat. Ni banyak ramai ni tuan-tuan ni. Artinya orang yang macam ni, dia mendakwa dia hampir kepada Tuhan, dia mendakwa dia kenal Allah Ta'ala, dia mendakwa dia ma'rifah. Tetapi tuan-tuan, inilah orang yang telah tertipu oleh syaitan. Kenapa dia meninggalkan syariat baginda Nabi? Ini lagi berat. Ini orang ni zindik. Zindik ni boleh katakan orang ini terkeluar pada Islam kerana dia memperlekehkan syariat baginda Nabi SAW. Siapa yang sebenar? وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. Barang siapa yang mengumpulkan antara keduanya, syariat dan hakikat, syariat batin, syariat zahir, barulah sebenar. Masa dia semayang tadi, yang satu ni kata semua Allah Ta'ala Allah Ta'ala belaka. Ini kalau Allah Ta'ala belaka tu, kita belajar dalam bab tauhid, apa dia? Jabariyah. Golongan Jabariyah. Jabariyah ni saya ibaratkan dulu macam mana? Ibarat bulu yang ditiup oleh angin. Ikutlah. Allah Ta'ala takdir dah kawan gini. Allah Ta'ala takdir. Tak ada usaha dan ikhtiar. Ya? Qadariyah pula semua kita belaka. Kitalah usaha, kitalah itu. Tak ada Allah Ta'ala. Tak ada Allah Ta'ala, hanya cipta kita je. Untung baik kita ni maju ke tak maju ke, selepas tu Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala tak ambil tahu dah. Kitalah semata-matanya. Tak boleh. Ya, dia mesti dihimpunkan antara dua ni lah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Waman jama'a bainahuma, tu Imam Malik kata siapa yang mengumpulkan antara keduanya, antara syariat dan juga hakikat, antara syariat batin, syariat zahir tadi, faqad tahaqqaqa. Inilah orang yang sebenar, barulah benar. Ya, contoh macam kita semayang, memanglah kita semayang, ya, tapi kita semayang ni kerana kita dikuasakan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, telah ada dalam ilmu Allah, telah ditulis oleh Allah dalam takdirnya. Kita bergerak kerana digerakkan Allah, dapat takbir kena. Sebab tu bila kita sembahyang tu Allahu Akbar, apa hati kita selain kita membaca tu syariat zahir, membaca macam biasa, syariat batin kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, kerana Engkau kurnia aku dapat sembahyang ya Allah. Kalau Engkau tak kurnia, aku tak mampu nak sembahyang, aku tak mampu nak baca Fatihah, aku tak mampu nak bertakbir ya Allah, terima kasih. Nampak? Hati kita pada masa tu ingat bahawa kita sedang menerima anugerah Allah yang sangat agung namanya salat. Bukan kerana kita hebat dah, ya, bukan kerana kita hebat, kerana kita dapat melakukan, macam tuan-tuan dapat hadiah ni, bukan kerana tuan-tuan hebat. Memang tuan-tuan niat, itu usaha dan ikhtiar, tapi yang menyampaikan, yang membangunkan, yang mengurniakan sehingga tuan-tuan dan perempuan ada di sini siapa? Allah. Sebab tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Tuan-tuan kena ingat ni. Sebab itu bila kita dapat terima satu kebaikan, nampak Allah. Allah yang murniakan kebaikan pada kita. Dia yang menggerakkan kita, dia yang mengangkatkan kita, dia yang kalau tidak tak mampu untuk kita nak cakap pun tak mampu, tuan-tuan, nak baca Fatihah bismillah pun tak mampu, hingga takbir pun kita tak mampu angkat kalau Allah tak izinkan. Tapi mengapa kita dapat? Dia yang izinkan. Tapi benda itu yang tak ada dalam diri kita. Masa kita sembahyang, kita tak combinekan antara syariat dan hakikat. Hakikat semua Allah Ta'ala belaka. Tidak akan bergerak sesuatu zarah melainkan dengan izin Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, dalam Al-Quran. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar. Benda tu
Tak payah diucapkan, benda tu kesedaran hati kita, dalaman kita. Ya, kita buat macam-macam, semayang macam biasalah, syariat zahir dengan syariat zahir lah, dengan cara fiqahnya lah, tapi batinnya mesti kita rasakan kita sedang menerima kurnia Allah. Terima kasih ya Allah, kau izin aku berdiri, kau izin aku takbir, kau izin aku baca ni, kau kurniakan kepada aku setiap ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam sembahyang tu ada yang dinamakan sebagai tomak ninah. Tomak ninah itulah sekurang-kurangnya, subhanallah. Apa kepentingan tomak ninah? Berhenti seketika kalau dari segi fiqh, tapi dari segi tasawufnya, untuk kita sedarkan kembali bahawa kita sedang menerima kurnia Allah. Terima kasih ya Allah, kau izin aku sujud. Terima kasih ya Allah, kau izin aku rukuk. Terima kasih ya Allah, kau izin aku dapat membaca. Sentiasa syukur kepada Allah. Ya Allah, jangan kau tolak amal aku ya Allah. Itu cakap kita dengan Allah, berterimanya kasih kita la haula wala quwat. Masa itulah tuan-tuan kita aplikasikan la haula wala. Tiada daya, tiada upaya. Kalau bukan daya upayamu ya Allah, aku tak mampu untuk solat, aku tak mampu untuk datang kelas, aku tak mampu buat kebaikan, aku tak mampu untuk niat yang baik pun aku tak mampu ya Allah. Apatah lagi untuk benda-benda yang besar, untuk benda yang kecil. Niat pun kita kadang-kadang tak boleh nak niat dengan benda yang baik kalau bukan dengan izin dan kurnia Allah. Sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan zahir kita yang kita nampak zahir lah. Perbuatan batin niat kita. Perbuatan batin perasaan kita, niat kita. Itu amal batin. Amal batin. Amal zahir nampak macam amal zahir lah. Amal batin, amal ditandai dengan amal batin, iaitu niat kita, iaitu perasaan kita. Kan perasaan kita tu yang bercakap-cakap. Itulah yang disebut sebagai hakikat. Ya, dalaman dan luaran mesti dikombine. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpunkan antara keduanya tadi, zahir dan batin tadi, maka inilah yang sebenar. Boleh faham? Jadi artinya kita kembali pada teks. Tadi saya bagi dia punya dasar dia untuk mudah tuan-tuan faham, dan kita kembali kepada teks kita ni. Nilai amal seseorang ditentukan oleh keredaan Allah, sehingga jika amal seseorang tidak diredai dan ditolak oleh Allah, ini berarti amalnya tidak bernilai dan berharga. Tuan-tuan buatlah amal besar macam mana pun, ya, sembahyang tahajud 1000 rakaat macam pada tabi'in, tapi ditolak oleh Allah. Allah Ta'ala tak pandang pun sembahyang tu, tak ada nilai tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak datang ke sini tadi, tengok kayu tepi jalan, ambil kayu, ranting kayu, taruh luar, tapi ada nilainya. Rasa bahawa Allah Ta'ala kurnia. Zahirnya kita angkat, batinnya kita rasa Allah yang mengurniakan kepada kita, menggerakkan kita untuk mengangkatnya. Contohnya, lengkaplah zahir dan batin kita. Maka walaupun kecil amal tu, tetapi kalau diterima oleh Allah, sangat besar di sisi Allah. Banding yang besar tadi, Allah Ta'ala tak pandang pun. Kan amal kita ni siapa yang menilainya? Allah. Siapa yang memberi ganjarannya? Allah. Kalau Allah Ta'ala tak pandang, tak nilai, besar macam mana pun tak ada faedah, tak ada manfaat. Tapi kalau kecil sekalipun, tapi nilainya besar di sisi Allah. Ada nilai. Allah Ta'ala kata, aku redha amal hamba aku tadi. Pasal apa? Masa dia buat amal tadi, dia ingat kat aku. Dia rasa dia sedang menerima kurnia aku. Dia tak lepas daripada aku. Bukan dia rasa dia hebat dia. Barulah amal tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Satu lagi tuan-tuan, mana lebih baik? Kita buat, kita persembahkan kepada Allah. Amalan itu kita buat, kita persembahkan kepada Allah. Satu lagi, Allah kurnia kepada kita. Mana lebih hebat? Persembahan daripada hamba kepada Allah dengan anugerah Allah kepada hamba. Sudah tentulah anugerah daripada Allah. Sebab itu kita kena merasa bila kita beramal, kita sedang menerima anugerah. Barulah amal tersebut tinggi nilainya. Kalau kita pada kita, Allah Ta'ala kata, sombongnya hamba, sedetik pun tak ingat pada aku. Dah lah tak ingat kepada aku. Dia rasa dia pula buat.
Itulah timbulnya ujub, itulah timbulnya riak, itulah timbulnya sum'ah, itulah timbul beberapa perkara penyakit-penyakit hati yang kita bincangkan. Pasal apa? Sebab dia rasa daripada dia. Apa maksud ujub? Ta'ajjaba bi nafsih. Dia merasa hebat dengan dirinya. Oh, dengan serban, dengan jubah dia rasa hebat lah. Lepas tu riak pula nak menunjuk pada orang bahawa dia lah paling awal sekali datang masjid tu, betul lah. Tapi rasa dia lah paling awal sekali. Oh, dia rabau. Lalu depan rumah je dan jiran, oh gelap belaka. Ini semua ahli neraka belaka ni. Aku semangat. Kalau gitu lagi teruk tuan-tuan, rasa bagus. Rasa diri tu baik. Allah Ta'ala tak pandang hati yang seumpama itu. Bila kita dapat melakukan ibadah tuan-tuan, kita sedang merasa kita menerima kurnia Allah. Kan itu anugerah Allah. Sudah tentulah anugerah Allah lebih tinggi nilainya berbanding dengan daripada kita buat kepada Allah. Orang awam dia rasa dia buat untuk Allah. Itu orang awam, kebanyakan orang awam dia buat untuk Allah. Dan bila mana dia melakukan amal, dia menuntut kepada Allah pahala-pahalanya. Aku nak tu, ya Allah aku buat tu buat ni, kau bagilah aku pahala ni. Itu orang awam ya. Orang khawas ataupun khawasul khawas, dia sudah tidak memandang lagi perkara-perkara yang seumpama itu ya. Dia merasakan dia sedang menerima anugerah kurnia Allah. Ya, dia melakukan itu semata-mata nak mendapatkan keredaan Allah. Nak dapat redha Allah, mestilah kita meletakkan Allah nombor satu berbanding dengan segala-galanya. Allah Ta'ala telah mentakdirkan dengan kehendaknya, dengan ilmunya, dia azali lagi, dulu lagi. Itu iman, bab iman ya. Aku dapat buat ni kerana dulu memang Allah Ta'ala yang telah berkehendak. Putus kehendaknya, qadim lagi azali. Dan kehendaknya pula berserta dengan ilmunya. Tak mungkin ilmu Allah itu salah. Itu dalam iman kita. Itulah masa kita mengiringi, masa kita semayang tadi ya. Iman tadi ya. Lepas tu ikhlas. Lepas tu banyak lagi lah bendanya ya. Artinya mesti diiringi hati kita ini sentiasa bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masa kita melakukan ibadah ya. Baik, sedangkan amalan yang diterima oleh Allah nilainya tidak terkira. Tuan-tuan, saya sebut tadi lah, kalau satu amal tu kecil macam mana Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan, sekali je Allah Ta'ala terima sembahyang yang kita buat ni, padan lah. Sekali saja amal yang kita buat ni diterima oleh Allah, padan lah. Dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah ya. Tapi kita bimbang tu lah. Kita bimbang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Banyak kelemahan-kelemahan yang kita lakukan masa kita beribadah ya. Baik, bahkan seisi dunia pun tidak cukup untuk menghitungnya. Benarlah tuan-tuan, kalau kira nak segi logik, betul. Bila mana Allah Ta'ala terima, apa kata Allah? Allah Ta'ala menawarkan daripada baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW beritahu kita, barang siapa yang solat 2 rakaat sebelum subuh, apa Allah Ta'ala bagi? Dunia dan isinya. Logik tak? Akal tak boleh nak fikir benda tu. Tapi di sisi Allah benda tu kecil, mudah bagi Allah. Sebab syurga ni tuan-tuan tak boleh nak bayang dengan kepala akal kita. Sebab macam cerita dalam satu hadis lah, orang yang last sekali masuk syurga tu, yang orang last sekali masuk syurga, kita tahu, kita dah baca dalam kitab apa tu, ada hadis yang kita baca tu, siapa ke nama dia, saya siap dengan nama sekali ya. Dalam kitab ni, saya rasa dalam kitab ni ya, kita baca siap dengan nama sekali, orang yang last sekali tu. Tapi apa Allah Ta'ala kata? Kau pergilah masuk syurga. Dia pun bimbang, mungkin orang lain semua dah ambil belaka dah tempat-tempat ni, ya Allah, sebab aku orang last sekali. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu. Redha tak kamu kalau aku bagi syurga ini seumpama 10 ke 50 kali ganda dunia yang kamu pernah hidup dahulu. Atas dunia ni, bayangkan kerajaan-kerajaan, raja-raja ni, aku bagi kepada kamu 50 kali ganda dunia ni. Itu orang yang last sekali tuan-tuan. Orang yang awal-awal ni, yang korobin. Sebab itulah baginda Nabi SAW beritahu tentang syurga, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Tidak pernah, nikmat syurga tu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas pun oleh hati dan fikiran kita. Kalau kita fikir, salah. Kalau kita rasa pernah nampak, salah ya. Pasal apa? Memang tak dapat kita nak gambarkan. Sebab tu, contoh sembahyang
subuh, 2 rakaat sebelum subuh, sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita orang cakap kita, Masya Allah, hebat ya. Sebab itulah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima benda tu walaupun kecil, tapi musannif kata nilainya tidak terkira, bahkan si isi dunia pun tidak cukup untuk menghitungnya. Nampak? Si isi dunia pun tidak cukup untuk, kecil sangat. Kita tengok contoh buang duri di tepi jalan ni kecil ya, tapi kalau Allah Ta'ala terima benda tu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Baik, kita baca lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Innama itu huruf taukid dalam bahasa Arab. Siapa belajar bahasa Arab, in satu, ma satu ya. Taukid ni maksudnya apa? Menguatkan, urut untuk menguatkan. Yuwaffa ni maksudnya memenuhi. Allah Ta'ala akan memenuhi, mengurniakan, itu maksud yuwaffa. As-sabirun, orang-orang yang bersabar, ajrohum, akan ganjaran mereka, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa hisab. Maksudnya tak terhitung. Bighairi hisab ni tak terkira, tak boleh nak kira. Itu bighairi hisab, tak terhitung ya. Baik, sebagaimana puasalah ya, dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, dalam hadis kursi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa bulan Ramadan tu Allah Ta'ala kata puasa itu untuk aku dan aku yang memberikan ganjarannya. Bila Allah memberikan ganjarannya, malaikat pun tak tahu ya. Baik, sebab itu nanti di akhirat, bila mana dihitung semua amalan hamba-hamba Allah ini, malaikat keluarkan catatan kamu tentang hamba ku ini. Malaikat pun keluarlah catatan dia, baik, buruk, kira. Lepas tu katalah amal yang buruk itu mengalahkan amal yang baik. Malaikat kata, wahai Tuhanku, orang ni banyak buat jahat, amal buruknya lebih banyak pada amal baiknya, masukkan dia ke dalam neraka, siap untuk masuk neraka. Allah Ta'ala kata, nanti dulu, kamu tak tahu apa amal yang dia buat yang hanya aku saja tahu ya. Jadi Allah Ta'ala keluarkan benda yang seperti contoh macam ni lah, macam puasa apa semua, itu puasa yang macam orang tu ikhlas ya. Dia sebut dalam hatinya, masa dia takut kepada Allah kan, orang yang beramal ni, niat dia tu Jadi benda-benda yang macam tu perkara yang tidak dapat dihitung oleh malaikat. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bihi, aku yang memberikan ganjarannya. Engkau tak tahu wahai malaikatku bahawa hamba aku ni pernah satu malam bangun ya, dia sangat takut kepada aku, merintih berzikir kepada aku, benar-benar takut kepada aku, dan aku sangat redha atas perbuatannya itu ya. Jadi artinya benda-benda yang macam inilah kadang-kadang perlu kita perbanyakkan. Apa dia? Buat sesuatu perkara semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, boleh kejar pahala, kejar syurga, takut neraka, tapi masih lagi amal orang awam. Itu juga dinamakan sebagai ikhlas, tapi ikhlas peringkat awam. Beramallah kerana Allah, beramallah kerana nakkan redha Allah, kerana takut kepada Allah, kerana harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itu dalam ayat yang kita baca dalam surah Az-Zumar ini, Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab, tak terhitung, tak terkira banyaknya pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan satu lagi dalam ayat yang lain tentang orang yang sabar ni, Allah Ta'ala beritahu kepada dia, innallah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala declare, orang yang sabar ni aku sama dengan dia, you better watch out. aku sama dengan dia. Kau jangan beri ria sangat buat dia sabar, lagi sekali dia minta dengan aku, makan tak habis kau
ya. Contoh macam itulah, ya. Artinya sebab itulah orang yang bersabar ini darjatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, a'dattu li'ibadi as-sa'imin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khata 'ala qalbil qalbi bashar. Allah telah menyediakan bagi hamba-hambanya yang suka berpuasa pahala yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Dengan demikian, tenaga yang kita keluarkan untuk manusia dihargai dengan hanya beberapa dirham saja, sedangkan jika digunakan untuk beribadah maka harganya tidak ternilai. Ni syarah bawah dia tadi, ya. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Ta'ala berfirman, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang berpuasa apa yang Allah Ta'ala sediakan, mala ainun ra'at, macam saya sebut tadilah, ya, pahala yang belum pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terdetik dalam hati pun pahala yang seumpama ini, ya. Sebab itu bila kita buat amal, tuan-tuan, buatlah amal untuk mencari redha Allah. Walaupun kecil, kalau Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala redha sangat besar. Kalau kita buat besar macam mana pun, tapi Allah Ta'ala tak terima, tak pandang, tak nak pun pada amal kita tu. Disebabkan apa? Disebabkan tadilah, dari segi amal syariatnya tak betul, amal hakikatnya juga tidak betul. Syariat batin tak betul, syariat zahirnya tak betul, ataupun dia hanya sebelah-sebelah saja ada. Lengkapnya tadi macam mana? Combinekan antara kedua-dua syariat dan hakikat tadi, barulah ianya jadi sempurna. Baik, kita tengok. Dengan demikian, tenaga yang kita keluarkan untuk manusia dihargai dengan hanya beberapa dirham saja. Contoh macam kita kerjalah, orang bayar gaji kita, ikut hours, ikut benda yang kita buat. Takkanlah benda kita buat kecil dia nak bayar mahal-mahal, betul tak? Berpadanan dengan apa yang kita buat. Contoh macam duduk dalam dunia ni lah, ada ranking-ranking dia. Kalau CEO gaji sudah tentulah tinggi, ya, berbanding dengan anak-anak buah dia. Bos lah, takkan buah gaji kecil, ya. Begitulah kehendak dia, ya. Baik, kalau boleh yang saudara yang lelaki ni kita duduklah depan, ya. Sebab makin ramai dah penuh dah kelas ni. Sian kawan-kawan yang datang kemudian nanti. Duduk depan. Bagi sekarang ni orang perempuan dia dah take over tempat lelaki, ya. Masya Allah. Baik. Baik, musannif beritahu, kalau tenaga yang kita keluarkan untuk manusia ni dinilai dengan beberapa ringgit saja, dirham tu ringgit lah maksudnya, dibayar melalui ringgit, berapa sangat kita dapat? Satu hari satulah kita kata, paling mahal orang tu satu jam, mungkin 1 jam RM300. Ada orang tu kerja 1 jam RM300? Tak ada, ya. Mungkin orang yang gaji-gaji yang Masya Allah lah, biasanya RM300 tu ataupun RM100 ataupun RM50 sehari dia kerja. Itulah gaji dia, ya. Itu nilaian manusia terhadap kerja yang dibuat oleh kita. Tapi Allah, maka harganya tidak ternilai. Kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala ni nak ganjarkan kepada kita. Macam saya sebut tadi lah, pahala semayang sunat subuh, itu pun kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Artinya hanya kita dituntut untuk beriman dan buat semata-mata kerana Allah, ya. Baik, apabila seorang bangun malam untuk mendirikan sembahyang dan ikhlas semata-mata kerana Allah, maka pahalanya tidak ternilai. Inilah tuan-tuan dan perempuan, ya. Kalau boleh, isilah malam-malam kita. Dia ni terpulang atas orang. Ada setengah orang dia suka semayang, dia rasa bila dia semayang ni dia dapat ketenangan, dia punya zuk tu lain macam. Kadang-kadang tak semua orang yang suka semayang, ya.
Semayang ni dia rasa kadang-kadang tak berapa feel lah. Dia suka baca Quran. Baca Quran. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan padanya, kelebihan dia dapat berzikir. Bila dia dapat berzikir kepada Allah ni, dia rasa di situ ada rasa tu. Artinya perkara yang paling kuat menarik hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang kita buat, yang paling menyebabkan kita rasa khusyuk. Kalau khusyuk kita tu lebih pada baca Quran banyak-banyak. Kalau khusyuk kita berzikir banyak-banyak, berselawat banyak-banyak, ya. Kalau combinekan, ada sedikit semayang, sedikit itu, sedikit ini pun boleh, lagi baik, ya. Buat laka-laka, artinya lagi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Sajadah, kita biasa dengar ayat ni, ya. Apa maksudnya? Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Fala ta'lamu nafsun. Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, ya, setiap jiwa tu tak tahu ma ukhfiya lahum, apa yang telah aku sembunyikan kepada mereka, ya, min qurrati a'yun. Qurrah a'yun ni maksudnya daripada bidadari. Qurrah a'yun ni penjuk mata, yang benda yang bila kita pandang sejuk mata, rasa Allah nikmatnya. Kalau qurratu a'yun ni juga maksudnya bidadari. Apa yang aku sembunyikan kepada kamu tentang bidadari ni, kamu tak dapat nak bayangkan. Kalau macam perempuan sama juga, dia ada bidadara dia, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, maksudnya ganjaran-ganjaran yang besar lah, ya. Dengan apa? Jazaan, balasan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang kamu lakukan, kerjakan. Benda yang kamu buat atas muka bumi ni, aku sembunyi daripada kamu. Besok kamu tengoklah macam mana aku balas kamu. Itu maksud Allah Ta'ala kata, kamu tak akan dapat membayangkan nikmat yang sangat hebat yang sudah aku sembunyikan. Benarlah tuan-tuan, dalam hadis yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, ini hadis tentang nikmat, ya. Hadis, kalau tak silap saya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan 100 nikmat. Allah Ta'ala dia menyediakan 100 nikmat. Satu nikmat saja yang diturunkan ke atas alam ini. Alam ini kita nampak ni, dengan megahnya, dengan fortune-nya, dengan private jet-nya, dengan apa-apa, dengan tali komunikasi yang canggih-canggih, dengan emas. Kita tengoklah apa saja, ada satu nikmat. 99 lagi Allah Ta'ala simpankan. Kalau atas muka bumi ni kita dah tengok, lawanya lah model tu lah, bidadari 99 kali ganda, jauh lebih hebat daripada, tak tahulah nak bayangkan macam mana tuan-tuan, ya. Kalau dah macam tu lah hebatnya atas muka bumi ni, bagaimana di sana? Atas muka bumi ni pun kita dah terkesima lah, teritulah terini, di sana lagi lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aku sembunyikan kepada kamu apa yang aku akan berikan ganjaran tersebut kepada hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh ni. Jadi tuan-tuan, buatlah, ya, buatlah. Bukanlah kita mengejar pahala tu, tak. Kita mengejar agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada kita. Kita beribadah kerana kita ni hambanya, kerana dia layak disembah, bukan kerana syurganya, bukan kerana nerakanya. Kerana Allah Ta'ala itu memang layak disembah. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan segala-gala. Kita jadilah hambanya yang sedar diri. Kita dapat, bila sedar diri ni apa? Biar barulah banyak bersyukur. Bila dapat beribadah, ingat, ya Allah, terima kasih kau gerakkan aku kemari, ya Allah. Dapat itu, kan orang sedar diri, terima kasihlah Tuhan kerana bantu saya, tolong saya. Kalau tak kerana bantuan Tuhan ni, Allah tahulah macam mana anak saya. Itu orang sedar diri, dia terima kasih. Begitu kita dengan Allah Ta'ala. Setiap gerak-geri kita, Allah yang tentu, Allah yang jadi, Allah yang gerakkan. Tak nak terima kasih, terima kasih. Sebab tu setiap kali dapat, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur padamu ya Allah. Dapat gerak aku, dapat aku melihat, dapat aku mendengar, dapat aku hadir, dapat aku solat, dapat aku takbir, dapat aku baca. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Hati sentiasa bersyukur pada Allah. Tak payahlah sebut kuat-kuat, terima kasih ya Allah, terima kasih. Benda ni dalam hati, itu hakikat dalam hati, kerja hati je. Syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Tengok anak-anak kita, terima kasih ya Allah. Tengok isteri kita, terima kasih ya Allah. Tengok apa saja, kita berterima kasih kepada Allah. Kerana apa? Dia yang mengurniakan. Nikmatun
ijad wa ni'matul imdad. Ini dalam bab tauhid ya. Nikmat Allah Taala mengadakan kita dan melestarikan. Imdad ni payah nak terjemah kan. Melestarikan, mengekalkan benda yang dia adakan. Satu, dia mengadakan benda tiada kepada ada. Kemudian yang imdad ni, dia mengekalkan benda tersebut. Melestarikan tak? Melestarikan ayat. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Dua nikmat ini tidak terpisah daripada kita. Pergilah ke mana-mana kita, dua nikmat ni sentiasa mengiringi kita. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada alam inilah, kita dan alam ini daripada tiada kepada ada. Dan nikmat Allah Ta'ala melestarikan. Dia beri rezeki, dia urus, dia besarkan, dia tumbuhkan bulu-bulu kita, dia tegangkan kulit-kulit kita. Tuan-tuan, kita hanya boleh berusaha bakhtiar benda di luar ni je. Boleh gerak tu, boleh gerak ni. Tuan-tuan boleh gerakkan jantung tuan-tuan tak? Tuan-tuan yang gerakkan usus-usus tuan-tuan untuk proses makanan. Tuan-tuan yang gerakkan ginjal-ginjal untuk menapis benda-benda dalam darah. Tuan-tuan yang, siapa yang pecahkan segala nikmat-nikmat? Tak boleh, kita tak boleh buat benda tu tuan-tuan. Nikmatul imdad. Pandang tu tuan-tuan, Allah ya tu. Nikmat apa lagi yang kamu ingin dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Taala ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu ingin dustakan? Pandang dua tu pun dah. Syukur sajalah. Angkat takbir syukur, dapat baca syukur. Inilah kalau orang menghayati ni tuan-tuan, meleleh mata dia. Sedar diri dia. Baru wujud ubudiyah, rasa ubudiyah pada Allah tu wujud. Datang, Allah Ta'ala datangkan rasa ubudiyah. Tapi kalau dia tak tahu, tak adalah. Dia rasa dia lah buat. Dia rasa dengan kehebatan dia lah. Dia rasa dengan akulah. Nak pulak kori dengan bacaan yang nak tayang korang. Nak tayang korang buat benda. Awak boleh baca tu, Allah Ta'ala yang jadikan. Suara awak Allah Ta'ala jadikan. Awak nak tayang pada makhluk untuk apa? Allah Ta'ala kata, hamba aku ni tak sedar diri sungguh. Aku beri kepada dia kelebihan tu. Dia nakkan juga kelebihan daripada sisi makhluk aku. Nakkan juga dapat perhatian makhlukku. Mana aku dalam hati kamu? Ubudiyah tuan-tuan. Tak ada ubudiyah, pengabdian ini tak adalah. Kita hanya beribadah yang kosong. Banyak macam mana pun ibadah yang kosong ni tak dipandang oleh Allah atas sekali. Kita pergi pada tek atas dia, Allah kata kau buat ibadah macam mana pun tak ada kait dengan aku dalam tu. Tak ada, aku tak pandang, aku tak redha, aku tak terima. Bahkan ianya menjadi celaka kepada kamu. Ujub kan dosa besar, riak kan dosa besar, sum'ah kan dosa besar. Sum'ah tu apa dia? Memperdengarkan amal kita kepada orang lain. Riak menayangkan nak perhatian orang lain terhadap amal. Ujub rasa diri baik tadi, kan itu semua dosa besar. Yang kita rasa itu bukan dosa besar. Bahkan bila buat dapat celaka, dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertaubat. Disebabkan kita melakukan dosa tersebut. Kena taubat tuan-tuan. Dosa riak kena taubat. Dosa sum'ah kena taubat. Dosa ujub kena taubat. Tapi kita tak rasa itu dosa. Pasal apa? Sebab kita tidak kenal Allah Tuhan yang mencipta, memberi, mengurus, mentadbirkan diri kita. Tak kenal nikmatu ijad wa nikmatu imdad. Ijad dengan imdad ni selama-lamanya Allah Ta'ala mencipta, mengadakan daripada tiada kepada ada, itu namanya ijad. Imdad, dia yang melestarikan, dia lah menguruskan pada kecil sampai besar. Dialah yang menggerak, dia mentadbir, dia mengurus, dia yang menghidup, dia yang memati, dia yang menaik, dia yang menurun, dia yang memulia, dia yang menghina. Dialah segala-galanya. Tidak ada dia melainkan dia. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah tu bukan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu secara umumnya. Tiada yang berkehendak melainkan Allah. Tiada yang berbuat melainkan Allah. Tiada yang menyembuh melainkan Allah. Tiada yang mengenyang melainkan Allah. Tiada yang memulia melainkan Allah. Tiada yang menghina. Segala-galanya lah dia. Itulah maksud la ilaha illallah.
Tiada yang mendatangkan aku ke kelas ini melainkan Allah. Tiada yang melihatkan aku melainkan Allah. Tiada yang mendengarkan aku melainkan Allah. Tiada yang memkata-katakan aku melainkan Allah. Tiada yang mengurniakan idea-idea ini untuk bercakap melainkan Allah. Nampak Allah di setiap sudut, setiap saat, setiap detik, setiap masa, setiap ketika. Tidak ada satu ruang pun yang tidak ada af'al Allah, asma' Allah, sifat Allah, wujud Allah subhanahu wa ta'ala, nyata wujudnya. Hanya kita terdinding sebab apa? Sebab butanya mata hati kita daripada melihat akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, baik, kita sambung lagi lah. Sesungguhnya dengan waktu yang amat sedikit, dengan tenaga yang ringan, jika digunakan untuk beribadah kepada Allah, tentu akan mendatangkan kemuliaan dan pahala yang tidak ternilai. Bahkan hanya dengan sekali nafas mengucap kalimah la ilaha illallah, pahalanya sudah tidak terkira. Sekali je sebut la ilaha illallah dengan seikhlas hati, nakkan Allah dan keredaannya, pahalanya sudah tidak terkira. Apatah lagi kalau orang tu boleh buat la ilaha illallah tu 1000 kali, 10,000 kali, 70,000 kali. Ada sebut dalam beberapa kitab, siapa yang dapat khatamkan la ilaha illallah 70 kali, itu adalah sebagai satu perisai simpanan tebusan dirinya daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu khatamkanlah 70,000 kali la ilaha illallah ni sebelum kita dipanggil bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Kita rasa payah sebab kita tak buat. Bila kita dah buat lah, orang Melayu pun selalu sebut Allah biasa, tekan biasa aja kan. Memanglah benda yang kita tak pernah buat ni kita berat lah, tapi dah somo-somo buat jadi ringan lah. Ya, begitulah. Macam kita nak buat 70,000 banyaknya, aku 100 pun belum tentu aja. Sebab tak buat, tak mula dengan langkah pertama. Mulakan dengan langkah pertama ya. Mula-mula 100, lepas tu 1,000, lepas tu 10,000, lepas tu 50,000, lepas tu naik 70,000, lepas tu 100,000. Ya. Ya. Macam mana? Tak dengar aja. Tak apa aja. Tak apa. Kita berzikir, okey. Sebut sikit pasal zikir ni. Kita dah cerita lalu. Zikir ada dua, satu zikir hasanat, satu zikir darajat. Zikir hasanat ni kita boleh zikir mana-mana saja ya. Atas kereta, dalam tandas pun boleh zikir. Tapi dalam tandas zikirnya jangan berbunyi, haram. Zikirnya dalam hati. Allah ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak kisahlah, subhanallah subhanallah, tapi hatilah sebut. Tak boleh berbunyi sebab dalam tandas ya. So zikir hasanat ini boleh kita laksanakan di mana-mana saja, tak ada tempat, tak ada syarat-syarat dia. Zikir darajat itu yang ada kaedah dia, kaifiat dia. Mesti ada wudu, mesti menghadap kiblat, ada kaifiat bacaannya. Kalau dia sebut 5,000 kena 5,000, kalau 10,000 kena 10,000. Itu biasanya zikir darajat itulah zikir yang dibuat oleh tarekat-tarekat. Ya. Zikir hasanat ni zikir yang biasa, yang kita buat. Sebab tu tak ada benda, ada wudu ke tak ada wudu ke, berapa kita nak buat. Hari ni kita nak zikir 10, hari esok nak zikir 5, 50 ya. Asalkan berzikir tak ada masalah. Ya, zikir hasanat ni di mana-mana kita boleh buat. Zikir darajat tu zikir yang ada kaifiat dia. Ada orang yang membimbingnya, ada syekhnya ya. Sebab kalau orang yang nak pergi kepada peningkatan kerohanian yang cepat, dia kena melalui zikir darajat. Zikir darajat ni dia zikir yang berpandu, yang mana bila kita beramal dengan zikir tu tak boleh tinggal ya. Tak boleh tinggal, setiap hari kena buat ya. Baik. Ataupun disebut sebagai zikir tarekat lah sekarang ni. Baik, kita baca lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, barang siapa yang beramal saleh, min daripada zakarin lelaki, atau untha perempuan, wahwa mu'min dan dia adalah orang yang beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah orang-orang yang akan memasuki syurga. Yurzaquna fiha, diberi rezeki padanya dalamnya nanti, bighairi hisab, tak terhitung banyaknya nikmat tersebut, tak terkira banyaknya nikmat yang dia akan terima bila dia masuk syurga kelak. Itulah dia. Baik, surah Ghafir ayat 40. Menurut ahli dunia, sekali nafas memanglah murah, tidak memberi sebarang erti. Tetapi kalau kita kaji, berapakah nafas yang telah kita sia-siakan untuk perkara yang tidak berguna sama sekali? Berapa zaman telah kita berlalu begitu sahaja. Sedangkan jika kita guna untuk mengucap kalimah la ilaha illallah, sangat tinggi nilai yang boleh kita perolehi. Ini perkara tersebut merupakan asas dan sebab diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam mukadimah saya awal tadi, kalau tuan-tuan ingat. Saya cerita pasal apa? Aset yang Allah Taala beri. Apa aset kita? Dua aset kita. Satu, usia kita. Satu, masa kita. Usia ni maksudnya selagi kita hidup. Selagi kita hidup ni lah kita nak buat kebajikan. Tuan-tuan bila dah mati besok, tak ada dah. Tak ada dah. Ya? Yang diterima, yang dicatat oleh malaikat, yang dicatat di sisi Allah masa kita hidup ni. Inilah masa kita nak menambah aset kita masa kita hidup. Yang kedua, masa. Masa juga aset yang sangat penting. Sama ada bagaimana kita menggunakan masa kita. Sebab usia dengan masa ni lebih kurang sama. Ya, tapi benda yang berbeza. Usia lain, masa lain, ya. Tapi dia sepupu sepapat lah, adik-beradik lah, adik-beradik kembar, tak boleh lagi dia dua tu. Ya. Artinya tuan-tuan, masa yang kita tu, sebab tu kalau macam ahli-ahli tasawuf ni, mereka akan sangat khawatir masa yang berlalu itu kosong, tanpa ada disebut nama Allah padanya, tanpa mengingat Allah padanya. Ya. So, untuk ingat Allah ni, kalau kita nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala, memanglah letih, memang tak terbuat ada kita, tuan-tuan. Akal yang logik pun memang kita rasa kita tak akan mampu buat itu. Setiap subhanallah, 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 mana pergi duduk lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bagaimana untuk kita menjadikan kita sentiasa berzikir kepada Allah? Hidup kita 24 hours sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Macam mana kita nak buat? Zikir, satu namanya zikir ni maksudnya ingat Allah lah. Satu, zikir lisan. Zikir lisan macam saya sebut tadi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah. Sebutlah apa saja zikir, baca Quran juga zikir. Itu memang kita tak terbuat, hanya beberapa masa saja. Paling kuat 2 jam. Dah betul letih lah lidah kita, Kalau tambah lebih lagi, silap-silap orang tu jam lidah dia, contohlah, ya. Contoh. Pasal apa? Sebab memang kita punya kemampuan diri kita yang zahir ini, dia terhad. Sejauh mana orang tu boleh la ilaha illallah 2 jam, 3 jam, cuba buat, tak mampu. Paling kuat 2 jam, dengan mengantuk lagi, dengan merewam, macam-macam lah. Yang kedua namanya zikir qalb, hati berzikir. Hati berzikir ni macam mana? Allah, Allah, Allah. Ini perlu dilatih. Hati ni dia tak akan berzikir sehingga tuan-tuan latih dia. Lama kelamaan tuan-tuan diam pun dia menyebut Allah, Allah, Allah. Sebab apa tuan-tuan latih deguban jantung ni? Deguban jantung ni boleh dilatih untuk sentiasa ingat kepada Allah. Tapi kena latih lah, ya. Latih sentiasa ingat Allah. Sebab tu dalam zikir Naqsyabandi, dia ada zikir khafi, namanya zikir lafzul jalalah, menyebut nama Allah. Bila mana dia start berzikir, dia tongkatkan lidah ke langit-langit, tutup mulut, segala tu hati je sebut Allah, 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 Allah.
Itu bagaimana metod, kaedah dalam tarikat Naqsyabandi melatih untuk seorang itu berzikir menyebut Allah, ya. Lama kelamaan bila kita dah macam akhirnya dengan izin, dengan rahmat, dengan kurnia Allah, bukan dengan zikir kita, bukan dengan latihan kita. Tuan-tuan jangan ingat dengan latihan kita, dengan kekuatan kita, tak. Kalau kita dapat sebut Allah dalam hati itu pun kurnia Allah, limpah Allah. Jangan ingat, oh aku berlatih kuat dia lah aku dapat. Tak ada sebab apa dengan latihan, tapi asbab dia kena ada. Kita kena ada ilmu, kita kena ada asbab, kita kena latih untuk dapat badan yang berotot. Tuan-tuan mestilah melalui latihan angkat besi, berlari, ya. Asbab itu dijadikan oleh Allah, ya. Jadi begitu juga untuk dapat hati yang sentiasa zikir. Ini dia sebab yang kedua. Kalau tuan-tuan boleh latih hati berzikir, hati ni, tapi kadang-kadang lalai juga. Bila kita terlupa, dia hilang, ya. Dan yang ketiga inilah zikir yang boleh selama-lamanya, ya. Yang ketiga ni jarang-jarang orang boleh dapat. Inilah orang yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada hakikat dan ma'rifatullah. Dia sentiasa dapat memandang akan af'al Allah. Dia nampak tiada yang menggerakkan mayat, tiada yang berkendak. Dia nampak af'al Allah, Allah Ta'ala yang menggerak, Allah Ta'ala yang dia nampak tajalli sifat-sifat Allah, tajalli asma' Allah, tajalli wujud Allah, tajalli kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, kemana saja kamu menghadapkan mukamu, di situlah wajah Allah. Ini ayat mutasyabihat. Kemana kamu menghadap, pandang muka kamu, dia nampak. Kan kita pandanglah ke mana. Semua yang kita pandang ni adalah tajalli daripada af'al Allah, tajalli asma' Allah, tajalli sifat Allah, tajalli zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Ini diam dia, tapi kesedaran dalaman dia nampak. Tak lain tak bukan Allah. Allah yang berbuat, Allah yang berkehendak, Allah yang mencipta, Allah yang menjadi, masya-Allah, cantiknya ya Allah urus takbirmu ya Allah. Nampak Ar-Razzaq, nampak rezeki banyak-banyak, ya peranan Ar-Razzaq. Sejak hari kita tak jumpa dengan Ar-Razzaq ni, tak nama ni, jahat. Yang memberi rezeki, Allahu Akbar. Nampak Ar-Razzaq, ya Allah murahnya Engkau Ar-Razzaq. Nampak Ar-Rahim, Wadud, nampak. Tak lepas nama-nama Allah, pancaran asma Allah. Dia nampak asma Allah, nampak af'al Allah. Itu zikir yang tak berbunyi, tak berbunyi, tak ada lagi lah subhanallah, subhanallah, tak ada lagi lah. Tapi dia nampak kesedaran, dalam kesedarannya, dalam sanubarinya, dia memandang akan tajalli af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Yang ini semua menunjukkan kepada af'al dia ni. Alam ini menunjukkan kepada af'al Allah, kesan daripada perbuatan Allah, kesan daripada sifat Allah, kesan daripada asma Allah. Nampak Al-Wadud, Al-Jabbar, Mutakabbir kadang-kadang. Nampak Ghafur, nampak Rahim. Yang paling banyak kita nampak Rahman Rahim lah, Nampak kucing, sifat Rahim Allah Ta'ala, Rahman Allah Ta'ala, ya. Tuan dia yang sangat kasih pada kucing, itu sifat Rahim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan pada hamba-hambanya. Kan orang ni banyak kasih pada kucing, sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tajallikan pada diri orang tersebut. Pandang yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dia tak nampak lagi. Bukan kalau nampak makhluk-makhluk, tak adalah, macam kita nampak lori-lori lah, nampak isteri kita, anak-anak kita nampak itu, tak adalah. Kalau kita boleh mandang apa yang ada tu, sentiasa kita kaitkan dengan Allah, itu yang zikir yang tidak putus-putus. Kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, wujud Allah nyata sentiasa dalam dirinya. Itulah zikir yang tidak putus-putus. Tapi payahlah nak dapatnya, mesti bermula dengan zikir lisan, zikir qalb,
Dan sebelum itu mesti bermula dengan ilmu. Macam tuan-tuan dan perempuan buat ni lah. Kalau tak terdedah dengan ilmu ni, tahu? Tak tahu. Ya. Dan sudah tentulah rahmat dan kurnia Allah di atas segala-galanya. Kalau Allah Ta'ala tak rahmat, tak kurnia, tak dapat. Ya. Baik. Boleh? Oh ya? Saya tak faham soalan dia. Okey. Oh, cantik. Kita nampak si A dengan si B bergaduh. Nak kait dengan tajalli Allah tu macam mana? Mudah je. Itu menunjukkan kepada sifat jalal dan sifat jamal. Kan kita dah belajar sifat jalal. Sifat jalal Allah dia yang tunjukkan keperkasaan dia. Berlaku gempa bumi, berlaku pergaduhan, berlaku perompakan, berlaku benda-benda yang jalal ni. Yang menunjukkan Allah Ta'ala menunjukkan kebesaran dia, kehebatan dia, gohnya dia. Dia boleh bunuh, dia boleh hapus, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini. So benda-benda yang tidak menunjukkan kepada kecantikan, itu namanya jalal Allah. Kita sedang memandang jalal Allah. Allah Ta'ala sedang menunjukkan jalalnya pada hamba-hambanya tadi, bergaduh, kungkang, tak reda ni. Kalau kita tengok pada benda-benda yang jamal, cantik. Allah Ta'ala sedang sifat-sifat cantik tu macam mana? Rahman, Rahim, kita pun lembut, kita pun suka, kita pun benda-benda yang menyukakan kita, mencantikkan mata kita. Benda-benda yang kita tengok tak elok, itu jalal Allah. Bukan tak elok ya. Saya pun tak pandai nak gunakan istilah dia. Jalal ni sifat keagungan dia. Allah Ta'ala tunjuk kebesaran dia. Melayu lah, gunggang. Itu sifat jalal Allah. Tengok orang ni berkasih, bercinta, sayang, belai, kucing, itu sifat jamal Allah. Nampak sifat jamal, nampak sifat jalal. Pada setiap makhluk dia ada sifat ni. Macam ni sekarang ni. Tuan-tuan terang pandang sifat apa sekarang? Ni kita ni. Sifat jamalullah. Tuan-tuan duduk dengan penuh tenang, sedang menerima ilmu, sedang menerima kurnia, sedang menerima anugerah Allah. Berupakan makrifah, berupa ilmu, berupa nur. Tapi kita tak nampak lah. Nur menerangkan hati kita, menerangkan kegelapan kita, mengangkat kejahilan kita, menyingkap kita punya tu. Nur limpah. Contoh itu menerangkan apa? Jamalullah, kecantikan Allah Subhanahu. Nampak cantiknya Allah. Bila cantik Allah tu ya. Kalau malam benda-benda tadi pelai apa dengar, itu menunjukkan jalalullah, jalalnya Allah. Boleh je semua perkara yang berlaku atas muka bumi ni semua menceritakan tentang Allah. Tak ada satu pun yang tak cerita tentang Allah. Allah Ta'ala menciptakan alam ini dan segala fenomena yang bukan nak tunjuk tentang diri alam tu dah. Dia bukan tunjuk tentang diri kita. Dia nak cerita tentang dia. Itu sifat aku, yang ini sifat aku, yang ni aku nak tu, aku yang atur tu, aku yang atur ni, aku yang urus tu, aku yang urus ni. Kehendak aku pada azali, ilmu aku. Itu dia nak cerita tentang tu. Cuma kita tak nampak, oh ini ilmu Allah, oh ini kehendak Allah, ini kudrat Allah. Kita je tak nampak. Sebab kita terhijab tadi. Bila terbuka benda tu, hak tu yang namakan zikir yang tidak henti-henti, sentiasa dapat memandang akan tajalli Allah pada makhluknya. Makhluknya ini menceritakan tentang dirinya. Dirinya itu sifatnya lah, sifat yang kita belajar tu, sifat jamal, sifat jalal apa semua ya. Okey? Boleh ya? Nampak dah? Bukanlah payah sangat ya. Tapi payah bagi orang yang dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hatinya. Jadi kalau kita belajar ni, kita mohon kepada Allah, bukalah pintu hatiku ya Allah, limpahkanlah kepadaku kefahaman ya Allah. Itu hamba, itu ubudiyah. Kita kena duduk gitu, sentiasa mohon kepada Allah, ya Allah, aku ni nak sangat faham, nak sangat kenal Engkau ya Allah, nak sangat Engkau buka ya Allah, Kau tolong aku ya Allah. Itu hamba. Tapi kita dak kerakir macam tu lah.
rasa aduh gunakan akal. Aku ni dulu profesor, aku ni dulu belajar straight A. Kita bergantung kepada hebatnya akal kita. Allah Ta'ala kata engkau kalau engkau hebat, kekallah engkau dengan kehebatannya. Allah Ta'ala, itu namanya sombong. Allah Ta'ala tak pandang orang yang macam tu. Allah Ta'ala suka macam ni, ya Allah, aku ni lemah ya Allah, aku ni dah tua, akal aku ni tak mampu dah nak fikir beria-ria ya Allah. Nyanyuk-nyanyuk sikit pun dah ada dah, lupa tu lupa ni ya Allah, tolong aku ya Allah, untuk aku bagi faham, untuk bagi ingat. Itu yang Allah Ta'ala suka, merendah diri. Itulah sifat hamba. Allah Ta'ala suka pada kita ni sifat hamba. Jangan pakai sifat dia, jangan pakai sifat sombong, jangan pakai sifat yang hebat, jangan pakai sifat, itu sifat dia. Buat apa kita pakai? Ya? Kita lemah, hina, jahil, pakai sifat tu ya Allah. Hamba-Mu yang jahil ni ya Allah, tambah ilmu hamba, tambah makrifah hamba, kurnia kepada hamba ya Allah, pemudah bagi. Itu kita duduk semua macam tu, barulah Allah Ta'ala limpahkan kepada kita nurnya tadi, makrifahnya tadi. Kan ni semua milik dia, bukan milik kita. Cikgu sebab je, bukan cikgu boleh memahamkan tuan-tuan dan puan, dia bukan boleh faham. Hebat macam mana pun Jibril datang sini, dia tak boleh memahamkan tuan-tuan. Jibril tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah. Asbab tidak boleh beri bekas. Yang boleh beri bekas hanyalah Allah. Ingat tu. Panggillah profesor macam mana pun, dia tak boleh beri bekas, dia tak boleh beri faham kepada tuan-tuan. Yang boleh beri faham Allah. Bergantung hati kita kepada Allah. Bantu aku ya Allah, limpah rahmat-Mu ya Allah, kurnia padaku ya Allah, kasihan ya Allah, hamba-Mu yang hina, banyak dosa ni. Aku ni banyak dosa ya Allah, mungkin dosa ini hijab aku ya Allah, aku tak faham sebab hijab dosa aku ni ya Allah. Bantu aku ya Allah, kurnia aku ya Allah, pimpin aku. Hati kita kena sentiasa begitu, bercakap semua dengan Allah, minta rahmat Allah, minta bantuan Allah, minta Allah Ta'ala tolong kita. Baik, sambung balik semula. Mana dah kita tadi? Menurut ahli dunia tadi ya sudah. Dengan demikian, seorang yang berpendirian kuat haruslah beranggapan bahawa amalan diri yang telah dilakukan adalah hina, kerana pada kenyataannya amalan seseorang di mata orang lain adalah hina, tidak sesuai dengan keadaan sebenar. Selain itu, janganlah memandang kepada selain Allah, kerana amalan yang dimuliakan Allah sehingga mendatangkan pahala yang besar itu adalah semata-mata kerana kurniaan Allah jua. Nampak? Bila kita dapat merasakan itu kurniaan Allah, barulah pahala yang besar itu dapat kita raih. Kalau kita rasa kita lah, orang lah, kita menganggap makhluk lah, kita dah tak ada, Allah Ta'ala tak pandang pun. Allah Ta'ala nak dia, kau kena sedar aku jadikan kau, aku kurniakan kudrat pada kau, aku yang beri ilmu pada kau, aku yang beri kesempatan pada kau, aku yang adakan masa untuk kau, segala-gala aku di sebalik setiap sesuatu. Tiba-tiba kau kaitkan juga dengan orang lain. Walaupun kita buat amal, tak adalah amal tersebut Allah Ta'ala tak pandang lah, tapi bila kita buat sikit, tapi kita kaitkan dengan kurnia Allah, Allah Ta'ala yang gerak, Allah Ta'ala yang kehendak, itu yang jadi. Walaupun sikit amal kita, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham lah ya? Selain itu, hendaklah kita pandai memilih amalan mana yang perlu diperuntukkan bagi Allah dan yang mana kiranya akan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ni dia ada ranking-ranking dia tuan-tuan ya? Amal ni dia ada ranking-ranking dia. Sebab ranking-ranking amal ni disebut oleh Rasulullah, banyak Rasulullah sebut tentang ranking-ranking amal. Pilihlah amal yang terbaik ya, amal yang terbaik yang untuk kita lakukan. Sebab amal ni sangat banyak, pilih yang terbaik, the best of the best. Kalau kita nak buat semua sekali tak terbuat oleh kita, tapi kita nak buat, kita pilih yang terbaik. Dan amal yang terbaik ni banyak diceritakan dalam kitab-kitab fiqah. Buat ni ganjarannya ni, buat ni ganjarannya itu, di antara ranking-ranking amal. Tetapi amal bila mana dikombainkan antara syariat dan hakikat, itulah yang terbaik. Walaupun kecil dia buat, tapi besar di sisi Allah. Walaupun buat amal sembahyang sampai 1000 rakaat, tapi tak ada Allah pun di dalamnya, rasa dia, rasa itu, tak adalah hebatnya. Walaupun amal tu nampak hebat ya? Walaupun duduk sebulan di Masjidil Haram, tak ada, Allah tak pandang pun.
ibarat macam melancong je lah ke sana, ya, ataupun pergi haji dapat title haji je lah, balik macam tu lah juga, ya, tak berubah ujubnya, riaknya, sum'ahnya, nakkan pandangan orangnya, nakkan juga orang juga, nakkan nampak Allah Ta'ala tak nampak pun dalam amal dia, ya. Allah Ta'ala kata sia-sia lah, haji pun pergi dah, ya, tapi rupanya nak ke title haji tu je, dia tak nak pun ke aku, tak nak pun membesarkan aku, ya? Tak ada pun aku dalam hatinya, ya? Jadi jangan kita masuk dalam golongan yang macam ini. Bahagian kedua, pokok kita berhenti lah. Bahagian kedua ni kita sambung pada bulan hadapan. Bulan hadapannya sekarang ni sebulan sekali, ya. Bulan hadapan, insya-Allah bahagian kedua tu. InsyaAllah kita tangguh dan kita sambung balik dengan kitab Risalah Al-Bajuri Fit Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.